أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kasih dan hidayahnya dikumpulkan kita pada malam yang mulia ini, yaknilah malam padanya hari Arafah. Keesokan harinya adalah hari umat Islam menyambut hari yang mulia, yaknilah Idul Adha. Dan syukur juga kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama menunaikan salat fardu maghrib berjamaah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mampu kita diizinkan oleh Allah taala dapat menduduki sebentar majlis ilmu yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada kebanyakan tempat malam ini tak ada kuliah dah. Malam ni kebiasaannya orang dah bakal lemang lah. Tapi tuan-tuan, saya tanya dengan setiausaha, kata ada kuliah. Kalau ada kata kuliah tu tak apalah, saya pergi je lah. Kalau cancel kita tak mai. Jadi kita menyambung semula pengajian kita pada malam ini pada muka surat 35. Yaknilah berkenaan dengan satu hadis yang atas sekali. Kita masih lagi berbicara berkenaan dengan kelebihan kalimah La ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra al-mu'minu 'ala al-maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubur kulliha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfa alfi hasanah wa rafa'a lahu alfa alfi darajah wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada satu orang mukmin yang mana dilalukan kita ke atas kuburnya, maka berkata ia, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sehingga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nescaya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan yang demikian segala kubur sekaliannya, dan diampunkan bagi orang yang berkatanya, dan disuratkan baginya 1000 kebajikan, dan diangkat baginya 1000 darjat, dan digugurkan daripada 1000 kejahatan, yakni daripada dosa yang kecil. 1000 di sini bukanlah makna 1000 yang 30 tu. Dekat sini dia tulis tu alfa alfi, 1000 ribu. 1000 ribu ni nilai dia juta. Alfa. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahawa apabila lalu satu orang mukmin, dia lalu dekat perkuburan, kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbab daripada ucapan seorang mukmin tersebut
Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan perkuburan yang ada di situ, yaknilah mengampunkan, meringankan dosa-dosa dan azab bagi orang yang ada di dalam kubur. Bahkan yang mengucapkan juga diberikan ganjaran darjat dan keampunan dosa bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma daripada sudut pemahaman hadis ini adalah yang pertama kita lihat pada perkataan idza marral mu'minu, yaknilah tak kala mana apabila seorang mukmin, bila mana disebut oleh Allah dan Rasul perkataan mukmin, maka sedang ditujukan kepada satu kelompok yang khas. Tapi kalau disebut pada al-muslimuna, mana kata Allah Ta'ala menujukan kepada Islam keseluruhannya. Sebab orang yang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman sudah pasti keislaman. Dah kenapa ustaz beza Islam dengan iman? Tengoklah rukun iman dengan rukun Islam mana sama. Kalau rukun iman dengan rukun Islam sama, dia tak jadi beza dua lah. Contoh macam rukun semayang, ada 13 rukun semayang. Dalam 13 rukun semayang tu, tiga-tiga ada sekali rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, ada semua dalam 13 tu. Makna nak cerita ketiga-tiganya sama. Walaupun nampak macam ni fi'li, ni qauli, tapi dia berada di dalam satu kotak yang sama, iaitulah rukun solat. Tapi kalau iman dan Islam, dia berada pada keadaan yang berbeza. Contoh macam rukun semayang dengan syarat sah semayang, tak sama. Kalau dia pandai syarat sah semayang saja tapi tak pandai rukun, tak sah juga semayang. Kalau dia pandai rukun, dia tak pandai syarat sah semayang, pun tak sah juga semayang dia. Habis tu ustaz, apa beza? Bezanya pada sudut pelaksanaan. Iaitulah kalau syarat sah semayang, dia berlaku pada waktu bila? Sebelum semayang ke semasa semayang? Tu. Rukun semayang berlaku sebelum semayang ke semasa semayang? Tu kena perhati baik-baik. Ada orang dia kata, syarat sah semayang ni ketika semayang Ustaz. Dia kena study balik Sebab syarat sah semayang ni kena komplit dulu, baru bolehlah kita semayang. Tak komplit syarat sah semayang, lantak pilah dia punya rukun bagus taruh mana pun. Contoh, kiblat tak betul. Disengajakan pada dia kiblat tak betul. Ataupun tidak suci pada diri dan tempat semayang dia. Dan benda-benda yang berkaitan. Contoh menutup aurat, tak tutup aurat. Lantak pi sempurna mana pun dia punya rukuk atau makninah, tapi tak nutup aurat. Mana kata hak syarat sah semayang ni tak komplit. Jadi komplit habis syarat sah semayang, diterima sekali dengan rukun semayang. Jadi kalau rukun iman dan rukun Islam, ada orang yang mana dia hanya Islam tapi tidak beriman. Tetapi kalau orang yang beriman, sudah pasti Islam. Sebab orang beriman ini dia duduk di bawah orang Islam. Bukan kata di bawah dari sudut darjat, tak. Dari sudut tingkatan. Islam ni dia perkataan yang besar. Di bawahnya tu orang mukmin. Jadi Islam ni dia ada 3. Kita boleh pilih kita nak jadi yang mana satu. Yang namanya kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap elok dah. Pilih nak jadi orang Islam hak mana satu. Nak jadi orang Islam yang mukmin ke? Nak jadi orang Islam yang fasik ke? Nak jadi orang Islam yang nifak? Ada 3, pilih. Kalau orang Islam yang sekadar Islam, kita panggil Islam yang fasik. Dah kita bukan fasik ke Ustaz? Kena faham molek bab fasik ni. Fasik ni memang orang yang berdosa. Bukan kata orang mukmin tak ada berdosa, berdosa.
Tapi orang yang fasik ini melazimi pada dosanya. Tu. Orang mukmin ni dia mencuri pada umur dia 20 tahun. Lepas pada tu taubat dia umur sampai 50 tahun tak pernah mencuri dah. Tapi kalau orang fasik umur 20 tahun mencuri sampai umur 50 tahun duk mencuri tak habis lagi. Nampak? Tu orang fasik melazimi pada dosa-dosa. Tak kiralah dosa besar ke dosa kecil ke, tapi dia sering melazimi pada dosanya. Walaupun dia taubat, walaupun dia taubat, dia dikira sebagai orang Islam yang fasik. Kalau orang yang munafik, hak ni lagi dahsyat. Orang yang munafik ni terus masuk neraka. Walaupun sembahyang satu sak dengan kita. Tengoklah bagaimana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hak orang munafik ini buat korban sekali dengan Nabi. Lapah sama-sama. Sembahyang belakang Nabi, sembahyang kat takbir sekali dengan Nabi. Kita sembahyang bukan belakang Nabi. Kita sembahyang belakang sesama kita. Tak ada Nabi di antara kita. Tetapi lebih mulia padanya atas kita berbanding dengan mereka yang sembahyang belakang Nabi kalau dia orang yang nifak, orang yang munafik, yang bermuka-muka, orang yang mendustakan agama. Maka di sini Rasulullah menyebutkan pada idza marral mu'minu, makna kata orang yang mukmin. Orang mukmin ini adalah orang yang tidak fasik, yakni tidak dilazimi akan dia dosa. Dia ni orang yang bersih. Dia ni orang yang ikhlas sungguh pada Allah Ta'ala. Nak tahu orang mukmin dengan orang muslim sahaja ni, salah satunya nilai pada keikhlasan dia lah. Bila mana keikhlasan dia benar kepada Allah, baru dia diiktiraf sebagai orang mukmin. Contoh ni besok nak buat raya korban. Raya korban ni semua orang Islam buat, tapi bukan semua orang Islam dapat pahala. Hak dapat pahala orang mukmin saja. Pasal apa orang mukmin saja dapat pahala, ustaz? Kalau kita baca semula pada kisah pengorbanan anak-anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil. Yang si Habil ni dia pengembala kambing. Bela haiwan-haiwan. Dia pilih haiwan paling terbaik sekali. Kibah yang paling sihat, yang paling cantik, yang paling dia sayang untuk dia korbankan pada agama Allah Ta'ala. Tetapi Qabil, dia berfikir bahawa nak buat apa bagi yang elok-elok, bukan Allah Ta'ala nak makan. Nampak? Fikir tu nampak macam logik lah. Tapi bukan sebab korban tu pasal Allah nak makan. Tu sebab Allah Ta'ala sebut dah, kalau kita buat korban, daging dengan darah tu tak sampai ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dah, supaya kita tak berfikir macam Qabil. Sebab Qabil ni dia fikir begitu. Dia fikir bahawa kalau bagi yang elok-elok pun bukan Allah Ta'ala makan. Betul lah Allah Ta'ala tak makan. Tapi yang nak dipersembahkan pada Allah Ta'ala ni, kena bagi yang elok. Bila mana bagi yang elok, juga masuk pada kita untuk konsep menderma. Ada sebahagian pada kita konsep mendermanya, dia rasa dia dah bagi tu kira derma dah. Sedangkan yang nama konsep derma ni, apabila barang tersebut boleh dimanfaatkan terutama pada jangka masa panjang, baru sungguh kata derma dan dapat pahala. Kalau main bagi saja, tu bukan derma, tu nama dia buang barang. Ni saya bagi ni, kebetulan saya pun ada banyak kat rumah. Contohnya, kebiasaan orang macam itulah. Saya ada banyak, dalam banyak-banyak tu saya bagi hak ni lah. Kalau berani cuba tanya tengok, yang dalam banyak-banyak tu, yang haji bagi ni, hak ni yang paling elok ke yang haji rasa nak buang? Tanya elok. Kalau dia kata hak ni hak paling saya sayang sekali, hak tu baru sunnah Nabi. Bagi barang yang dia sayang. Kalau dah dia kata tu lah tak ada siapa guna, pakcik pun rasa tak kenal dah. Mana kata dia sebenarnya nak buang, jadi daripada buang baik bagi ke orang. Bukan kata tak kira sedekah, tapi pahala kurang lah. Sebab niat di situ bermasalah. Niat dia bukan ikhlas lagi kerana Allah. Niat dia asalkan barang dia clear daripada rumah dia. Juga mengajar kepada kita konsep menderma, konsep memberikan barang, konsep pengorbanan.
Jadi dalam kita berkorban ni, yang sampai kepada Allah Ta'ala bukan peluh kita. Tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah amalan-amalan bagi orang yang bertakwa, sebagaimana dirakamkan kisah ini di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27. Tuan-tuan balik buka Al-Ma'idah ayat 27, baca bagaimana Rasulullah menceritakan kepada kita kisah anak-anak Nabi Adam. Nak beza di antara yang namanya Muslim dan yang namanya mukmin ni. Muslim ni dia buat sekadar buat lah. Tapi bab hukum hakam, syarat sah tak sah, dia tak kira, janji buat sudah lah. Jadi ni besok nak buat korban, tuan-tuan boleh lihat sendiri dengan mata kepala. Mana satu orang yang faham hukum hakam, yaknilah orang mukmin, dan mana satu orang yang ikut suka hati dia. Salah satu yang ikut suka hati dia apa? Biasa berlakulah kadang-kadang. Katalah Tok Imam kita baru sembelih. Kawan tu baru mati je. Tok Imam kata, jom kita nak lapah. Elok nak lapah, baru nak angkat kaki, nak kangkang kuat gitu, tengok lah ekor hilang lah. Nampak? Ekor hilang awal. Tu satu hal. Yang satu hal lagi, dia tak boleh membezakan di mana satu upah, di mana satu hadiah. Ni pun bahaya dalam kita buat ibadah korban. Tang siapa hak kita nak bagi hadiah, tang siapa kita nak bagi upah. Boleh tak kita bagi upah pada orang yang buat korban, orang yang tukang sembelih? Boleh tak kita bagi upah? Orang yang tukang sembelih dengan orang yang tukang lapah, tukang potong tu, kita sunat bagi upah kepada dia, cuma bukan dari daging. Benda ni berlaku pada zaman Rasulullah. Rasulullah suruh bagi harta yang lain supaya orang yang tukang sembelih ini ada upah dia. Boleh bagi upah, cuma kadang-kadang orang tersilap, upah yang dia bagi tu, dia bagi daging. Dia spare siap-siap dah satu besen. Dia tulis itu, daging tukang sembelih. Silap. Tak boleh dia terima upah daging. Yang boleh dia terima upah apa dia? Satgi, bayarlah kat dia. Contoh sekok, upah kat dia RM70 ke RM100, kata Tuan Imam, ni ada 3 ekor. Okey, 3 ekor ni 300. Salam kat dia. Tu upah dia. Walaupun masa ni Tuan Imam upah berapa? Sambil duk asal pisau. Tak apalah, tak payahlah tuan-tuan, sambil duk asal pisau tu bagilah. Janganlah tak bagi, bahaya lagi pisau tu terkena tang kita. Kadang-kadang ada orang dalam bab kerja agama ni pun satu hal juga. Dia kata tak apalah, ikhlas ni kena cara juga. Pasal kita ni hak ustaz ke Tok Imam ke Tok Bilal ke, dia pergi beli beras dengan minyak masak dekat Aeon, dia bukan pakai ikhlas, dia pakai duit juga. Jadi ikhlas ni pun kadang-kadang kena cara. Maka bila mana kita melihat pada orang tu dia faham hukum hakam, kalau tukang sembelih boleh bagi upah, kita bagi upah macam mana? Dengan harta kita yang lain. Bagi dalam bentuk wang ringgit dan sebagainya. Dah hadiah bagi kat siapa? Hadiah tu tengoklah, bagilah dekat hak tukang buh daging ke, hak duk tukang tarik tali ke, hak duk tukang daftar nama ke. Hak tu bolehlah bagi hadiah, bagi sebahagian. Dalam mazhab Imam Syafi'i, daging ni sunat, diharuskan kita bahagi pada 3. Yang pertama, wajib diserahkan kepada fakir miskin dalam keadaan daging itu mentah. Jangan duk bagi daging masak kurma tuan-tuan, harum. Bagi daging mentah. Kalau akikah, sunat masak yang manis-manis dan yang berkuah. Tu akikah. Tapi kalau ibadah korban, bagi hak mentah wajib, tak bagi tak sah korban. Ada orang dia kata, sepangku saya punya RM300 saya bayar contohnya, ataupun lah ni 700. 700 saya bayar, suka hati saya nak ambil 10 kilo. Tak sah. Ini bukan orang mukmin ni. Dia tak faham pada konsep korban. Orang korban ni mengorbankan. Yang dia korban, dia beli macam beli kat pasar tu. Dia ambil kaut semua, tak sah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, dia haruskan bahagi pada 3.
Yang pertama sedekah kepada fakir miskin. Yang kedua terpulanglah kalau tuan rumah nak bawa balik sikit ke, nak bawa makan dengan anak bini, keluarga, anak cucu dan sebagainya, raya ni kan, bawa balik sikit. Sunnah Nabi SAW ambil segenggam. Nabi SAW tiap tahun sembelih 100 ekor. 60 ekor Rasulullah sembelih sendiri, 40 ekor sahabat sembelih. Dalam 100 ekor tu Rasulullah tak ambil sampai 2 ekor. Rasulullah ambil tapak tangan dia, genggam dekat daging tu, hak mana melekat dalam genggaman Rasulullah, hak tu letak dalam Mekah, bawa balik bini Rasulullah masak makan dengan keluarga. Itu saja. Jadi kalau kita boleh kita bawa balik sikit untuk kita makan sesama kita. Dah hak lagi 1/3, yang ni bagi hadiah. Bagi hadiah pada urus setia. Bagi hadiah, nak bagi pada siapa? Oh, jiran-jiran kita. Nak bagi rasa, oh ni daging kita ni daging kualiti. Mana tahu kot tahun ni orang buat daging wagyu jadi sembelih kan? Mana tahu. Daging wagyu tuan-tuan punya mahal, kadang sekok sampai 80,000, bukan 8,000, 80,000 sekok. Mana tahu kot ada orang murah hati, dia kata bawa Jepun punya lembu, bawa mai sini wagyu, jom kita sembelih ramai-ramai. Hak tu saya pun datang. Maka di dalam kita buat ibadah ni boleh nampak mana satu hak orang mukmin, mana satu hak orang muslim. Yang muslim ni boleh jadi mukmin, boleh jadi dia fasik, boleh jadi dia munafik. Hak munafik ni hak paling bahaya sekali. Siapa dia? Orang yang bermuka-muka. Bila mana dia datang ke masjid kita, contohnya dia kata kat masjid lain, dia kata apa dia masjid tu duk buat potong, dia kata. Sagi hak yang masjid yang dia kata masjid lain tu, dia pergi kat masjid lain pula. Lagi dia kata masjid ni pula. Hang nak tahu tak masjid tu pengurusan dia tong. Ni salah satu sifat orang munafik yang suka mengadu domba. Orang apa tu? Orang kafir, bukan orang Islam. Sama juga hal yang nak buat haji terkandas 400 orang. Di antara salahnya, salah satunya sahabat saya lah. Nak pergi haji, ada duit sendiri tuan-tuan, bukan yang duit tabung haji subsidi tu. Duit sendiri dekat swasta, syarikat nama dia UC Travel Sdn Bhd yang bertapak di Kuala Lumpur. 400 jemaah tu customer dia. Hak empunya company tu, hak Sami Kuil punya. Hak pakai lebay. Tu orang Islam lagu mana kita nak kata tu? Takkan nak kata orang mukmin tipu duit sampai 22 juta. Mukmin tu ustaz. Bukan mukmin tu. Jadi boleh beza di sini bila mana di dalam Quran, dalam hadis menyebutkan perkataan muslim dan menyebutkan perkataan mukmin. Bukan semua yang nama mukmin itu bukan semua yang nama muslim itu mukmin, tapi kalau dia mukmin, dia adalah seorang yang muslim, ikhlas hati dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Dah kenapa kena ikhlas ustaz dalam pengorbanan kita ni? Saya bagi contohlah. Ni pasal besok nak ibadah korban ni, kena terang, bagi baik-baik supaya semua kita pakat faham apa itu ikhlas. Dan bagaimana konsep ikhlas. Saya bagi contoh, katalah besok kan nak raya. Tuan-tuan bawa lah orang rumah pergi shopping dekat Aeon ke, dekat Lotus ke. Maidin tak ada tang ni. Katalah pergi Aeon malam ni, habis mayan isyak, takbir raya, lepas tu pergi Aeon contohnya. Pergi Aeon, bawa orang rumah sekali dengan beg duit besar. Kan zaman lah ni kan zaman beg duit besar-besar kan. Dulu zaman beg duit lipat tu je. Lah ni yang zaman beg boleh buh segala-galanya. Boleh buah handphone, boleh buah bateri, boleh buah apa semua. Bawa beg besar tu penuh dengan duit. Duit tebal ni. Bukan duit RM1, duit RM100 tebal ni. Ni. Nak cerita tentang beli belah. Tuan-tuan, kalau kata tuan-tuan pergi Aeon, duit RM100 tebal ni, takut nak pergi shopping? Ke berani? Jangan kata minyak masak dengan TV-TV angkut. Duit tebal ni 100, takut apa? Maka masuk tu dalam keadaan yakin tu. Yakin pasal duit 100 tebal ni. Baru bawa keluar pada bank contohnya. Ataupun baru mendapat keuntungan perniagaan dan sebagainya.
Pergilah masuk, carilah barang, pusing dari satu lorong ke satu lorong, pusing. Tengok ayam, tengok ikan, tengok roti, tengok daging, tengok minyak, tengok beras, tengok tepung, tengok semua. Habis tengok, orang lain semua pakat satu troli, tu pun tak penuh, setengah je. Satu troli je, tu pun tak penuh, setengah. Hak yang tuan-tuan pergi ni tadi, yang tuan-tuan pergi 3 troli. Satu troli tuan-tuan pegang, satu lagi orang rumah pegang, satu lagi upah mak bangla tolong pegang tak, dia kata. Tak mampu dah kata. Satu troli pun membukit tu. Orang hak tengok dia kata apa? Tu dia Pak Ji ni kata. Menterkedarah sampai raya tahun depan lah. 3 troli penuh. Orang tengok dalam keadaan takjub. Kita pun seronok tolak troli. Duk tolak troli tu, kira dekat cashier tu kata mampu sih lebih lah aku malam ni, kata Pak Haji ni beli 3 troli. Dia pun kira kira satu-satu Pak Haji ni pun tunggu duk silang tangan aku tu. Habis kira 3 troli, dia kata Pak Haji total semua RM8,700. Dia pun tak terkejut pasal duit tepat. Tak terkejut apa, bawa keluar bawa keluar, kira dia bagi 9,300. Keep the chain tu. Kawan tu pun kira. Dia kata ni mak bangla tadi mana hak tolong tolak tu, bawa masuk balik barang pakcik-pakcik ni. Pakcik tu terkejut pasal apa bawa masuk balik. Kita kira habis 3 troli tadi. Cashier tu kata tak nak bawa masuk balik. Pergi susun balik barang pakcik ni. Agak-agak kenapa tuan-tuan? Rasa-rasa pasal apa? Duit palsu. Tebal ni duit palsu saja semua. Begitulah Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Kami bicarakan, kata Allah, akan amalan-amalan yang mereka rasa amalan ini adalah amalan yang baik. Allah Ta'ala kira satu-satu. Habis Allah Ta'ala kira faja'alnahu haba'an mansura. Amalan-amalan tadi tu hak duk kira berbukit-bukit tu semua bertukar menjadi debu yang berterbangan. Jadi habuk puf. Dia dulu ke atas muka bumi penat pi haji, penat buat korban, penat pi semayang, penat pi kuliah. Umpama macam hak pakcik tadi, itulah pusing satu supermarket, tak ada kedai yang dia tak masuk, semua dia masuk. Buat penat je masuk sampai kat depan, kira-kira rupa-rupanya bila ditanya kepada siapa kamu beramal, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada satu hadis yang sangat panjang, diceritakan bagaimana bila mana Allah Ta'ala tanya kepada siapa kamu menjadi dermawan, dia kata kerana engkau lah ya Allah. Allah Ta'ala kata engkau dusta, kau menjadi dermawan supaya engkau dipuji orang, supaya dikatakan orang kaya yang dermawan. Kepada engkau, kepada siapa engkau mati syahid, dia kata kepada engkau lah ya Allah. Allah Ta'ala kata engkau berdusta, engkau mati ni kerana nak dipanggil sebagai pahlawan. Bila mana ditanya pada satu orang yang cerdik Quran, yakni seorang qari, kepada siapa kamu menjadi qari, dia kata kerana engkau lah ya Allah aku menjadi qari Quran. Qari tuan-tuan, bukan macam kita ni baca irama hak lenggok lama lagi. Qari ni hak duk tarik sampai mulut sengit tu qari. Bila mana ditanya kepada siapa dia jadi qari, dia kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Engkau dusta, kau menjadi qari supaya manusia memuji engkau sebagai orang yang pandai Quran. Jadi hak orang yang 3 jenis ni, adakah orang kafir? Tak, orang Islam. Tapi adakah Islam yang mukmin? Tidak, orang Islam yang fasik. Contohnya macam apa? Ada satu orang cerdik Quran pada zaman Nabi SAW dan juga pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ni nama dia adalah Abdul Rahman Ibnu Muljam. Punya hebat tak hebat dia ni sebagai qari Quran, dia menjadi wakil khalifah, yaknilah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuan-tuan, bukan Pak Umar. Sayyidina Umar memilih dia sebagai wakil negara, wakil khalifah
pergi ke Mesir bersama dengan Amru al-As. Pasal Amru minta seorang hak pandai Quran ngajar kat Mesir. Sayyidina Umar hantar Abdul Rahman ibnu Muljam. Hak yang kata qari Quran ni, hafiz Quran, hafal Quran, elok semua dengan Quran, kita kalah tuan-tuan. Tapi bagaimana pengakhiran dia di sisi Allah? Dia adalah orang yang telah pun membunuh orang yang Nabi kasihi. Siapa dia yang dia bunuh? Dia bunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kerana berbeza fahaman. Dia berfahaman khawarij, berfahaman ekstrim, berfahaman yang mana tidak menerima pendapat orang lain. Zaman lalu ada tak tuan-tuan? Hak dia je betul. Asal condemn saja ustaz lain, asal condemn saja orang lain, asal condemn isi ceramah dia kerja dok condemn orang. Contohlah, tak kata ke siapa. Tapi ada tak zaman kelar dok ada lagi pok-pok ni. Maka adakah kita nak kata dia seorang muslim yang mukmin? Bahayalah kalau kita kata dia orang mukmin. Kerana pada zahirnya telah menunjukkan bahawa dia bukan seorang yang mukmin. Jadi orang yang mukmin ini pada zahirnya kita boleh tengok bagaimana dia mentasdikkan Allah Ta'ala pada hati, pada mulut dan pada fa'il dia, pada perbuatan dia. Dia boleh tunjuk, dia boleh buktikan bahawa dia ini orang yang beriman benar kepada Allah. Adapun sekadar orang yang Islam, terutama Islam pada nama, bila mana mengucap kalimah la ilaha illallah tetapi padanya rukun iman, percaya kepada Allah tak ada dalam hati dia. Kalau ada sungguh percaya pada Allah di dalam hati dia, nescaya dia takkan berani walaupun sesaat untuk melakukan dosa. Tapi bila mana dalam hati ni macam yakin tak yakin. Dalam media sosial baru-baru ni saya tengok adalah seorang perempuan, dia ni ahli sukan. Dia ni kalau dia keluar pergi supermarket ke, dia keluar pergi mana-mana ke dan sebagainya, dia pergi ke sekolah ke apa semua, dia pakai tudung. Eloklah pakai tudung walaupun tidaklah sempurna, tapi pakailah tudung. Cuma bila mana dia di dalam aktiviti sukan, dia buka tudung dia. Mungkin dia rasa payah ke dan sebagainya, wallahualam lah. Tapi bila dalam sukan, dia buka tudung dia. Ada orang komen, dia kata, alah sayangnya, kenapa di luar pakai tudung, dalam sukan buka tudung? Tahu dia komen apa? Dia kata, ni urusan saya dengan Allah, kamu jangan sibuk, sekian, terima kasih. Pada dasarnya kalau kita tengok dia, betul lah itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi pada hakikatnya, dia rasa urusan dia dengan Allah Ta'ala tu macam urusan dengan adik ipar dia. Dia rasa urusan dengan Allah Ta'ala ni macam adik-adik kecil je. Dia rasa urusan dengan Allah Ta'ala ni macam ringan-ringan je, boleh buat tak tahu je, boleh buat main-main saja. Orang Islam. Tapi adakah orang Islam yang mukmin? Tu kena faham. Jadi yang namanya orang Islam bukan semua mukmin. Itu sebab ada beza bila mana kita baca dalam hadis. Kenapa? Ada yang Rasulullah sebut Muslim dan ada yang Rasulullah sebut mukmin. Salah satu contoh hadisnya, kalau tuan-tuan berbalik-balik pada bab yang pertama, muka surat 11. Muka surat 11, Rasulullah sebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bukan ala kulli mukmin, ala kulli muslim. Mana kata tak kira lah awak ni mukmin ke, tak kira fasik ke, tak kira munafik ke, janji awak sebut kalimah la ilaha illallah, wajib ngaji agama. Tapi kalau dalam satu-satu amalan yang diterima oleh Allah, Rasulullah guna perkataan mukmin ni, idza marral mu'minu. Jadi bukan sebarang orang yang mana dipunyakan kepada dia satu karamah. Karamah ni berasal daripada perkataan karoma, iaitulah mulia. Itu panggil nama karim, kiram, apa lagi, ikram. Tu maksud dia mulia, kemuliaan, memuliakan. Karamah ni bermaksud Allah memuliakan pada seseorang yang menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Tak semestinya ulama, tak semestinya wali Allah, tak semestinya orang yang kita tengok hari-hari muka dia kat masjid. Tidak semesti. Kerana kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada pada Allah punya ilmu sahaja. Adapun pada pengetahuan kita,
hanyalah sekadar apa yang kita dapat lihat sahaja. Adapun kalau kita dapat melihat karamah seseorang pada depan mata, jangan kita cerita tanpa izin tuan badan. Jangan cerita kat orang. Contoh kita nampak karamah pada seseorang. Katalah dia ni tukang sembelih. Karamah yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, tak dan sembelih putih dah dua-dua orang murah. Contoh, tak berlakulah. Tak dan tarik putih dua orang murah. Tak tahu siapa sembelih contohnya. Mungkin tu karamah pada dia. Jadi kita yang melihat jangan duk cerita kat orang. Pasal apa jangan duk cerita kat orang? Boleh jadi fitnah. Sebab benda yang Allah Ta'ala muliakan, benda yang Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi, adalah benda yang menyalahi adat. Benda yang tak boleh diterima pakai oleh hukum akal. Kecuali pada hanya orang yang benar-benar faham dengan hukum akal. Maka di sini diceritakan berkenaan dengan seorang mukmin yang sebut perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan manfaat pada hanya dia, tetapi dapat juga manfaat tersebut kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Maka perbanyakkanlah kita mengikhlaskan setiap daripada niat dan pengorbanan kita. Dalam kitab Arba'in fi Usuluddin disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali berkenaan dengan ikhlas ni. Imam Ghazali mengambil perkataan ikhlas ni maksud dia bersih. Dalil dia diambil daripada surah An-Nahl ayat 66. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan haiwan ternakan yang boleh dikeluarkan susunya. Haiwan ternakan ke, orang rumah kita ke, bila mana yang kata ada susu, di dalamnya tak ada kantung susu, tak ada. Tu kebesaran Allah. Kalau anak kita duk menyusu ataupun kita tengok anak kita menyusu cucu kita contohnya, susu tu dia bukan datang daripada ada sepaket susu dalam tu ke apa, tak ada. Benda tu ajaib datang dari Allah, daripada saluran urat-urat tu, darah-darah dan benda-benda yang kita rasa jijik di dalamnya, bila terbit daripada putingnya itu adalah susu yang bersih, lagi sedap diminum kata Allah. Bukan hak orang rumah kita lah, hak yang kambing tadi tu, kambing, lembu, unta. Dalam badan kambing, dalam badan unta dan sebagainya ni, kalau kita belah badan dia, ada tak susu? Cuba cari tengok besok. Tapi jaranglah orang sembelih lembu betina, jarang. Biasanya orang akan ambil lembu jantan. Pasal ada orang dia kata lembu betina ni nanti kita boleh buat sebagai induk. Bagi dia banyak lagi beranak. Ada orang dia berpendapat macam tu. Jadi itu sebab yang dia tak sembelih lembu betina, dia sembelih lembu jantan. Tapi tak kira lah. Kalau adalah lembu betina besok contohnya, cuba kerak kantung susu dia, jumpa tak susu? Tak ada. Jadi dalam Quran yang Allah Ta'ala cerita surah An-Nahl ayat 66, nanti balik tuan-tuan baca. Saya terangkan saja, saya bantu terang. Iaitulah daripada tempat yang bercampur dengan macam-macam, diterbitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada percampuran apa pun di dalamnya. Hanya susu yang bersih boleh diminum. Bersih di situ dalam Quran tulis khalisan. Khalisan ni makna dia bersih. Dia ambil perkataan tersebut ditafsirkan oleh Imam Ghazali sebagai perkataan ikhlas, yakni membawa juga maksud bersih. Maka bila mana kita membersihkan niat itulah yang menjadi niat yang khalisan mukhlisan lillahi ta'ala. Ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya, tidak ada percampuran selain daripada Allah Ta'ala. Ni pasal apa buat korban ni? Pasal dok tengok orang lain buat korban, segan pula kalau tak buat. Dia kata, buat kerana siapa? Buat kerana Allah. Tapi segan pun dok ada juga. Hak segan tu buang. Jadi kita buat apa sahaja amal ibadah, yang penting adalah niat tersebut jangan pernah dicampur dengan perkara-perkara yang lain. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyati. Itu sebab pentingnya niat. Niat yang baik
walaupun tidak terlaksana. Contoh ni hak yang kata orang nak pergi haji tu kan, 400 orang. Niat memang sungguh-sungguh nak pergi haji, ikhlas lillahi ta'ala. Tapi Allah tak izin. Dapat tak pahala haji? Nak. Bila mana orang hak yang pergi haji tu balik Malaysia, depa tak pi pun, tapi hak yang balik tu dapat haji mabrur, hak yang tak pi ni pun dapat haji mabrur. Tu kuasa Allah Ta'ala di atas niat. Saya cakap ni pun berdasarkan dalil juga. Nanti tuan-tuan cari kat belakang, ada dalil hadis berkenaan dengan niat, keikhlasan niat. Maka bila mana orang tersebut dia hanya mengikhlaskan niat, walau tidak ada takdir ke atasnya melaksana, dia tetap dapat pahala. Berbeza dengan orang yang mana niatnya buruk, niatnya tak baik, niatnya ada percampuran selain daripada Allah, walaupun dia laksana benda yang baik. Jangan kata yang niat yang dia buat tu pun Allah tak terima. Yang saya baca tadi itulah. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Allah Ta'ala kira-kira padanya amalan-amalan mereka yang mereka rasa macam amalan yang baik, lalu Allah Ta'ala jadikan seperti debu yang berhamburan. Tak ada nilai, tak ada sisi Allah Ta'ala, kosong saja, tak ada apa. Dan datang pada khabar bahawasanya hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang ia pada majlis zikir dengan dosanya seperti bukit, maka bangkit ia daripada majlis itu dan tiada ada atasnya sesuatu daripadanya, yaknilah dosa. Maka kerana yang demikian itulah menamai akan majlis zikir itu oleh Nabi SAW salah satu kebun daripada kebun-kebun syurga, yaknilah Raudatul Jannah. Taman-taman syurga. Hak mana taman syurga? Hak ni . Jadi sebelum kita nak pergi taman syurga yang hakiki, datang taman syurga kat dunia dulu. Tapi kalau yang taman syurga dunia pun tak pernah nampak, yang taman syurga yang hakiki tu kirim salam je lah. Kirim salam saja. Sebab orang yang nak jadi ahli syurga ni, dia mesti menampakkan kelayakan dia sebagai ahli syurga. Kalau hidup dia tu tak nampak kelayakan sebagai ahli syurga, tapi dia rasa nak masuk syurga, yang tu yang Nabi sebut wal ajizu, orang yang rugi. Rugi pasal apa? Sebab dia ni adalah dari kalangan orang yang berangan-angan saja, tak ada nak buat apa. Dah orang yang untung apa dia? Orang yang untung adalah orang yang tidak mengikut hawa nafsu dia. Orang yang mana mengawal hawa nafsu daripada perbuatan-perbuatan yang jijik. Itu baru orang yang beruntung. Kalau orang yang rugi, dia ikut hawa nafsu dia, lepas tu berhajat nak masuk syurga. Macam pelajar universiti. Kita dah bagi dah dia masuk universiti. Lepas tu dia berimpian nak dapat keputusan yang cemerlang, forflet ke dekan dan sebagainya. Tapi kelas tak masuk, assignment tak buat, kerja kursus pun tak siap, kerja luar pun tak pergi. Tiba-tiba nak mengharapkan pensyarah bagi dia lulus taubat lahum, pensyarah pun kirim salam. Memang tidak, cemerlang dia sampai mati. Sebab dari sudut usaha untuk melayakkan diri itu pun tak ada. Macam mana nak jadi layak? Sebelum jadi ahli syurga, pada syurga yang hakiki, maka jadilah ahli syurga di atas muka bumi Allah Ta'ala. Tunjukkan sifat-sifat ahli syurga itu di atas muka bumi, insya-Allah layaklah kita nak minta syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara kalau tuan-tuan nak teringin sangat nak pergi duduk dalam taman syurga yang hakiki, perbanyakkanlah duduk di taman-taman syurga di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tersebutlah sebuah hikayat. Ada seorang lelaki yang terikat lidahnya berkata kalimah la ilaha illallah tak kala hendak mati. Maka mendatang ia oleh Nabi SAW. Maka sabdanya, tiadakah ia sembahyang puasa? Kata mereka, bahkan, yaknilah ia sembahyang dan puasanya ya Rasulullah. Mana kata bila mana Rasulullah tanya, dia ni siapa yang tak boleh mengucap ni? Dia mati tak boleh mengucap. Rasulullah tanya, dia ni tak sembahyang tak puasa ke? Mana kata yang Rasulullah pi ni orang kafir ke orang Islam? Orang Islam lah.
Sebab Rasulullah ziarah, Rasulullah tanya semayang tak semayang kawan ni. Kalau kafir tak ada tanya lah semayang tak semayang. Tu kita nak faham. Maka orang ni orang Islam, dia orang yang semayang tapi tak boleh nak mengucap. Maka Nabi bertanya, adakah menderhaka ia akan ibunya? Dia ni anak derhaka ke? Mereka kata bahkan. Maka menyeru Nabi SAW dengan ibunya, suruh ia maaf akan dia. Tuan-tuan ingat tak siapa nama pada sahabat ni? Ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia ni hidup dalam keadaan mengutamakan isteri daripada ibunya. Maka ibunya berkecil hati. Dia bukan jadi anak derhaka, dia terajang ibu dia tak. Dia bukan terajang ibu dia, dia tampar ibu dia tak. Bukan kata dia ni anak tak balik raya ke apa, tak. Cuma kalau dia beli baju, dia beli baju kat bini dia tapi dekat mak dia, dia lupa. Dan kalau dia beli makanan, dia bawa balik ke rumah, mak dia nak jamah. Dia kata, mak tunggu sekejap, isteri saya belum balik, tunggu bini saya balik baru mak jamah makan. Ni. Maka sahabat ni bila nak mati, dia mempunyai kesukaran untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Tu yang Rasulullah tanya, adakah mereka ini adakah dia ini derhaka akan ibu? Jawab para sahabat, bahkan. Bahkan ni bal ni iyalah, mengiyakan pada pertanyaan. Maka Nabi minta lah kepada ibunya untuk memaafkan dia. Lalu ibu dia ni tak nak maaf. Dalam ni tak ceritalah. Ibu dia tak mau maaf kat dia. Ibu dia kecil hati sangat dah kat dia. Maka Nabi SAW ada idea. Idea dia apa? Sebab kawan ni nak mati, tapi tak terputih nyawa. Nyawa tak terputih-putih macam orang yang bela saka tu. Maka idea Nabi adalah, Nabi minta para sahabat kumpulkan kayu api. Maka ibunya berkata, ya Rasulullah, untuk apa kayu api ini? Maka kata Rasulullah, aku nak bakar anak engkau itu dengan api. Maka kata si ibu, aku mengandung akan dia 9 bulan. Aku menyusu akan dia 2 tahun. Menyusu anak ni sampai 2 tahun. Pengorbanan seorang ibu menyusu anak. Cuma ada orang dia silap faham. Dia ingat kalau menyusu anak ni sampai umur 2 tahun je. Lepas pada 2 tahun tak boleh menyusu dah. Tak betul tu. Anak ni sampai tingkatan 3 balik sekolah, mak nak nenen, mak boleh bagi. Kalau ada lah. Pasal tu anak dia. Cuma hak dia 2 tahun ni diletakkan sebagai kebiasaan pada susu ibu. Kebiasaannya susu ibu ni 2 tahun lepas tu kering. Tapi pada ibu yang selepas 2 tahun masih banyak susunya. Kemudian dia kata oleh suaminya, tak boleh dah ni anak kita 2 tahun dah, tak boleh dah minum susu. Makna kata suami dia ni kena banyak-banyak datang majlis ilmu, mengaji usul fiqh. Sebab dia tak faham berkenaan dengan menyusu kepada susu ibunya. Yang tak boleh kalau ibu angkat, itu ya tak boleh, umur 20 dah. Umur 20 dah anak lelaki. Dia kata, macam mana ustaz, saya nak bagi halal juga, boleh sentuh anak lelaki saya ni. Pergi berjusu, itu tak boleh lah. Kalau anak kandung, boleh, tak ada masalah. Lebih pada 2 tahun, tak ada masalah. Tapi jangan dibuat lah, nampak pelik. Cuma kalau nak buat, boleh, tak ada masalah. Maka di sini dia kata, aku mengandung dia 9 bulan, aku menyusu dia 2 tahun. Pengorbanan ibu ni 2 tahun. Maka sabda Nabi SAW, jika kesian dekat anak yang engkau kandungkan ini, yang engkau susukan ini, engkau maafkanlah akan dia. Maka ibunya pun kata apa, tak sanggup aku melihat anakku dibakar oleh Rasulullah, maka aku maafkan. Maka lidahnya yang kelu, lidahnya yang beku itu terus menjadi lembut dan dapat mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itulah orang yang mukmin, yaknilah orang yang melaksanakan padanya Islam secara keseluruhan.
dia tidak ambil Islam, padanya sekerat-sekerat saja. Rajin semayang, rajin puasa, tapi tak taat ibu bapa. Nah, ataupun taat ibu bapa, jaga anak bini, ambil harta yang haram, ambil duit yang tak elok dan sebagainya. Tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang yang beriman, pun orang beriman juga. Orang beriman ni orang yang baik betul lah, bukan sekadar Islam pada nama. Udkhulu fis-silmi kafah. Nah, udkhulu ni maksud dia masuk. Masuklah kamu fisilmi, ke dalam Islam kafah secara keseluruhan. Dahlah orang mukmin suruh masuk lagi dalam Islam. Pelik? Ya, pelik tapi benar. Maksud Islam kafah, fisilmi kafah di sini, kafah tu makna kata keseluruhan pada hukum hakam Islam. Kalau kamu orang mukmin, maka kamu masuk pada sekaliannya hukum hakam Islam. Baru orang mukmin. Kalau dia hanya orang Islam, setengah ini dia buat, setengah itu pun dia buat, yang salah pun dia buat, yang betul pun dia buat dan sebagainya, belum lagi diiktiraf sebagai orang mukmin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat kita sama-sama amalkan dan sampaikan kepada saudara mara kita yang tak dapat hadir bersama dengan kita pada malam ini. Dan juga saya mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun ribuan maaf kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersempena dengan hari raya Aidul Adha yang akan berlangsung pada hari esok. Mudah-mudahan diterima akan segala amal ibadah kita dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.